على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. Bab yang ke-24. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa baraka wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. An Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an ibn Ka'b ibn Malik an abihi Ka'b bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Qala Abu Isa وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. Daripada Sufyan, daripada Sa'ad bin Ibrahim, daripada salah seorang anak Ka'ab bin Malik, daripada ayahnya itu Ka'ab bin Malik lah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat jari jemarinya 3 kali. Ya, menjilat jari jemarinya 3 kali. Berkata Abu Isa, hadis ini turut diriwayatkan oleh perawi lain selain daripada Muhammad bin Bashar. Berkata baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jarinya yang 3. Menjilat jarinya yang 3. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bab ini nak menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, kita kena faham apa sahaja, ya, berkaitan dengan agama ini semua ada perincian dia dalam kehidupan harian kita. Ya, termasuklah kita nak masuk tandas sekalipun. Walaupun perkara kita kata masuk tandas tu ia berkaitan dengan najis misalnya, tetapi ada juga disiplin, tata tertibnya, caranya, malah terkadang boleh mendapatkan pahala pula apabila kena dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apatah lagi cara makan, ya, telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Nanti insya-Allah kita akan sampai kepada beberapa bab berkaitan dengan makanan Rasulullah. Ya. Ini kita tengok dulu cara makan Rasulullah. Ya, cara makan Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada makan, maka Nabi SAW akan menjilat jari jemarinya sebanyak 3 kali. Dimulakan daripada mana? Iaitu dimulakan daripada jari hantu. Jari hantu ni yang tengah ni. Ya, jari tengah ni. Okey. Kemudian Nabi SAW dia akan menjilat jari telunjuknya. Jari telunjuk. Kemudian Nabi SAW akan jilat ibu jarinya. Ya, ibu jari. Kenapa 3 jari? Kerana sunnah Rasulullah SAW adalah dengan menggunakan 3 jari untuk makan. Kerana di zaman Rasulullah dan di tempat kita kata di kawasan Mekah, Madinah, tanah Arab, mereka kan makan roti. Ya, mereka makan roti syair. Roti syair ni maknanya roti yang keras. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, Madinah, ya, tuan-tuan ada banyak jenis roti yang dijual, tuan-tuan minta roti syair. Roti syair ni tuan-tuan roti yang keras daripada tepung syair. Tepung yang kasar juga. Maka itulah makanan Rasulullah hari-hari.
Ya, seharian makanan Rasulullah itulah. Dan kadang-kadang tidak ada makanan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang tidak ada makanan. Sehingga dinyatakan dalam hadis kadang-kadang 3 hari tidak ada makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu semua insya-Allah kita akan sampai babnya. Diceritakan di sini bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjilat 3 jari baginda. Kenapa? Kerana di tempat di tanah haram, di kawasan Arab sana, ya, mereka kurang makan nasi. Ya, mereka kurang makan nasi, beras dan sebagainya. Dan mereka pula kalaulah sampai ke hari ini pun kebanyakan daripada mereka akan makan roti kebanyakannya. Ya, maka mereka akan menggunakan 3 jari. Maka kalau kita contohnya makan roti di sini, di Malaysia kita, kalau kita makan roti, kalau kita makan buah, kurma dan sebagainya, maka kalau boleh kita gunakan 3 jari dengan niat untuk ikut sunnah Rasulullah, mudah-mudahan dapat pahala. Ya, mudah-mudahan dapat pahala. Tetapi tak bolehlah pula kita nak makan nasi dengan 3 jari. Ya. Kalau boleh silakanlah. Ya, kalau boleh silakanlah. Tapi kalau nasi selalunya kita akan makan dengan 5 jari. Maka ikut kepada keadaan makanan kita lah. Kalau kita makan nasi, maka gunalah 5 jari. Ya, kalau kita makan roti, maka gunalah 3 jari. Setelah kita makan, maka bolehlah untuk kita menjilat jari kita. Ya, itu dia, menjilat jari kita. Kerana apa? Kerana banyaklah dalam kitab-kitab adab disebutkan bahawasanya masih ada lagi keberkatan di jari-jari kita. Ya, masih ada lagi keberkatan. Dan kita kena tahu bahawasanya barakah dalam makanan itu turun di tengah-tengah makanan. Dia turun di mana? Di tengah-tengah makanan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab adab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kami di Madinah Al-Munawwarah, ya, diceritakan beberapa riwayat bahawasanya barakah keberkatan makanan tersebut turunnya di tengah-tengah. Ya, kalau kita kata satu pinggan, maka turunnya di tengah-tengah pinggan tersebut, di tengah-tengah makanan tersebut. Kalau kita makan satu talam, maka barakahnya akan turun di tengah-tengah kawasan talam tu. Dia akan menyebar. Bukan maksudnya dia turun tengah-tengah, di tengah-tengah sahaja, tepi-tepi tak ada barakah. Itu bukanlah. Maknanya dia akan menyebar. Ya. Jadi sebab itulah kalau kita makan dalam talam, ya, maka kita makan di tepi-tepi dahulu. Yang tengah-tengah tu last. Sebab itu ada hadis dinyatakan akhiruhu barakah. Akhir makanan kita itu barakah. Maknanya siapa yang dapat akhir sekali di tengah-tengah tu, maka dia dapat barakah yang agak banyak. Boleh faham? Ya, maknanya kalau kita nak makan talam nanti, itu salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita tengok jemaah-jemaah dakwah lah, ya, jemaah-jemaah tabligh, ya, mereka kalau keluar maka mereka akan makan dalam talam. Tuan-tuan juga boleh amalkan, ya, makan di rumah, makan dengan isteri satu talam. Makan anak-anak pula, mereka makan satu talam. Maka dapatlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia makan dalam satu, dia panggil sahan ataupun satu pinggan. Ya, satu dia kongsi dia panggil. Itu dia. Ya, maka tuan-tuan juga kalau nakkan sunnah Rasulullah, antaranya adalah makan berkongsi. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berkaitan dengan makan kongsi pun ada juga. Ya, ada juga. Itu tak pun insya-Allah nanti kita akan bahaskan. Kemudian kalaulah seseorang itu dia makan nasi dengan menggunakan 5 jari. Ya, menggunakan 5 jari. Adakah dia hanya jilat jari tengah, jari telunjuk dan juga ibu jari juga? Maka kata para ulama, kalau dia ini menggunakan 5 jari, maka dia masih lagi mendahulukan jari telunjuk, jari hantu dia, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari, kemudian jari apa ni? Dipanggil apa? Jari kelingking. Jari kelingking,
dan jari manis. Maknanya dia macam ni. Dia sini ke sini, kemudian sini ke sini. Ya. Bolehlah. Dan nak jilat tu pula tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita jilat, masukkan sedikit lah. Ya, masukkan sedikit. Mana-mana ada sisa-sisa tersebut, kita ambil sedikit. Begitu sahaja. Jangan kita masuk semua pula ya. Itu dia. Ya, jangan kita masukkan semua. Kita kena ada dia punya adab dia juga. Adab untuk jilat jari kita. Itu dia. Ya, dan salah satunya hikmah lagi menunjukkan bahawasanya Islam ini tidak suka kepada pembaziran. Ya, pembaziran hatta makanan yang melekat di jari juga ya disunnahkan untuk kita menghabiskannya. Begitu. Ya, disunnahkan untuk kita menghabiskannya. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Jadi itulah salah satu daripada kita kata cara setelah daripada kita makan. Dan ada juga fatwa daripada para ulama ya. Fatwa daripada para ulama. Bila kita katakan bahawasanya kita ini jilat jari untuk mengambil berkah daripada makanan tersebut, sisa-sisa makanan, adakah boleh kita ini jilat jari para ulama? Sekiranya mereka makan, kemudian mana tahu kita ini adalah anak murid yang disayangi oleh dia. Dan perkara ini biasa berlaku tuan-tuan ya. Di Malaysia ni saya tak tahulah, tapi kalau di tanah Arab tu biasa berlaku. Ya. Ataupun bekas-bekas air para ulama, ya, bekas-bekas air walaupun sedikit, kita bertabarruk. Bertabarruk ni apa dia? Iaitu kita mengambil keberkatan daripada bekas orang alim tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita. Kerana kita ini kan pendosa, kita ini kan lalai, kita ini kan banyak melakukan maksiat, kita ini kan memerlukan kepada syafaat orang alim. Kerana salah seorang yang akan membantu kita di akhirat siapa? Orang alim. Ya. Guru-guru kita lah yang akan bantu kita di hari akhirat nanti. Itu salah satu golongan yang akan memberi syafaat di akhirat. Itu kita kena ingat. Maka pada guru-guru tersebut mereka ada barakahnya. Ya, pada guru-guru tersebut mereka ada barakahnya, guru-guru agama lah. Ya, guru-guru agama. Maka ada sehingga para ulama mereka membahaskan, boleh tak kalau contohnya guru itu dia berikan, kita minta pada dia lah. Ya, tak ada dia terus nak hulur. Ya, boleh tak kalau nak ambil keberkatan pada tangan? Ya. Kalau kita minta, selalunya dia akan bagi. Selalunya dia akan bagi. Bukan kerana dia merasakan diri dia barakah, tetapi kerana dia tahu makanan yang ada pada tangan itu yang barakah. Bukan dia merasa diri dia barakah. Kadang-kadang ada yang su'udzan dengan ulama. Oh, tengok ni ulama ni dia ingat diri dia hebat. Oh, bukan begitu tuan-tuan ya. Jangan salah. Kerana dia melihat tangan dia tu ada keberkatan daripada hadis Nabi, kan Nabi SAW beritahu sisa-sisa itu yang terakhir itu masih ada barakahnya. Ya. Maka kita pula di sisi kita sebagai murid, kita memahami memang tangan guru itu ya ada barakahnya. Apatah lagi sisa-sisa daripada guru. Ya, sama ada sisa airnya, sisa makanannya. Hatta kalau guru itu makan, contohnya dia makan nasi, masih ada sisa-sisa lagi tuan-tuan, itulah barakahnya. Itulah barakahnya. Itu dia. Ya, yang mungkin kita tak nampak, tetapi keberkatannya sangat banyak sebenarnya. Ya. Jadi boleh untuk kita, ya, kalaulah kita nakkan keberkatan, boleh kita minta sedikit untuk ambil. Kemudian kita basuhkan tangan guru. Perkara ini biasa berlaku di pesantren-pesantren, di tempat-tempat pengajian agama, terutama sekali di tanah-tanah Arab. Begitu. Ya. Kemudian hadis yang ke-139. An Thabitin an Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalath. Daripada Sayyidina Sabit radhiyallahu an, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata,
apabila baginda Nabi SAW selesai makan, baginda SAW akan menjilat jarinya yang 3. Makna di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, menjilat jarinya yang 3 ini kata para ulama ada 2 perbahasan. Ada 2 pemahaman daripada hadis ni. Yang pertama adalah jilat secara berturut-turut, iaitu daripada jari hantu, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari. Ya. Yang kedua adalah ketiga-tiganya sekali. Itu pemahaman daripada para ulama daripada hadis ni, ketiga-tiganya sekali dimasukkan. Begitu sahaja. Ya, untuk menjilat. Begitu. Daripada hadis ini. Tapi kita tak masukkan sampai habis lah. Sikit sajalah kita masukkan. Untuk apa? Untuk dapatkan keberkatan. Hadis yang ke-140. Ini sama juga. Okey, tak apa. An Sufyan Al-Thawri an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku tidak makan bersandar. Itu dia. Nabi SAW kalau makan, maka Nabi SAW tidak makan bersandar, ya. Tidak makan bersandar. Kerana apa? Kerana di zaman Rasulullah SAW, ya, makan selalunya di belah bawah, ya, dibentangkan kemudian diletakkan makanan, makan di bawah. Begitu. Tapi hari ini kita makan di mana? Di atas meja makan, kan? Di atas meja makan. Maka selalu meja makan ni mesti ada kerusi sandar. Maka kalau kita nak dapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehlah kita ini sama ada makan di bawah ataupun kita beli kerusi yang tidak ada bersandar. Itu lebih baiklah. Kalau kita nak dapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada kajian sains, kan? Ada kajian sains, orang kata kalau makan kita bersandar ini, dia rasa macam nak makan lagi, kan? Selalu kalau bersandar ni dia rasa selesa sangat. Tapi kalau makan macam ni selalu kalau makan dalam talam ni, kan, makan dalam talam ni selalu kita dah kempiskan perut kita, kan, kita dah tekan perut kita tu, jadi kita kata tangki dia tu dia jadi kecil sikit. Begitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tapi ada benarnya juga, ya, ada benarnya juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari sudut sains lah, dari sudut sains. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-141. An Ali bin Al-Aqmar nahwu, sama juga. Ya, dia kata di sini seumpama hadis yang sebelum ini. Riwayat dia pun dia hanya menyatakan riwayat yang berbeza. Kemudian 142 an Hisham bin Urwah an ibn Lika'b bin Malik an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalath wa yal'aquhun. Sama juga. Daripada ayahnya Ka'ab bin Malik, daripada Hisham bin Urwah, daripada salah seorang anak Ka'ab bin Malik, daripada ayahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan jarinya yang 3 dan menjilatnya, iaitu menjilat jari yang 3 itu setelah selesai daripada makan. Hadis yang lain, sami'tu Anas bin Malik yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Mus'ab bin Sulaim daripada hadatsana Al-Fadl bin Dukain, hadatsana Mus'ab bin Sulaim berkata, aku mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma. Aku memerhatikan baginda sallallahu alaihi wasallam makan kurma itu sambil duduk bersandar. Ini hadis berkaitan dengan ada pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar. Kerana apa? Kerana kelaparan, disebabkan terlalu lapar. Kita tengok nota kaki dia kata apa? Dia kata bersandarkan sesuatu yang ada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu lapar.
ini bukan bermakna ia merupakan cara makan bagi Rasulullah, tetapi baginda SAW melakukannya kerana darurat dan lemah. Duduk iqa, duduk iqa di sini. Bukan bermaksud duduk iqa sunat di antara dua sujud dan iqa makruh di dalam solat. Itu dia. Jadi perbahasan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah berkaitan dengan daruratnya baginda SAW dalam keadaan terlalu lemah. Kerana apa? Kerana kelaparan. Maka ketika tersebut terpaksalah Rasulullah SAW bersandar. Bersandar kepada sesuatu. Dalam Ihya Ulumuddin yang dimuliakan Allah. Mereka yang jilat satu jari ini, kalau mereka hanya jilat satu jari sahaja, dia umpama syaitan. Syaitan dia jilat satu jari. Dia ada tu. Apa hikmah Nabi SAW suruh jilat 3 jari? Ada sebab. Kerana kata ulama, kata dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahawasanya syaitan dia makan kemudian dia akan jilat dengan satu jari. Itu syaitan. Syaitan dia akan jilat dengan satu jari. Kalau jilat dengan 2 jari, ini tuan-tuan, itu perangai orang-orang jahiliah sombong dahulu. Dia ada pula. Perangai orang-orang jahiliah, mereka-mereka yang sombong sebelum datangnya Rasulullah, mereka ini selalu makan, mereka akan jilat 2 jari, menunjukkan kekayaan mereka. Dia ada simbol-simbol dia. Macam biasa kita dengar, kalau di zaman Rasulullah SAW dulu, orang yang memanjangkan jubahnya itu orang yang sombong, kerana menunjukkan kekayaan dia. Itu di zaman Rasulullah SAW. Berbeza dengan hari inilah, kan? Hari ini kita panjangkan jubah tidak ada keinginan pun untuk. Tapi kalau ada keinginan untuk sombong, untuk menyatakan bahawasanya aku punya kain ini boleh panjang lagi daripada kamu. Contoh macam tu. Kalau di zaman Rasulullah, dia kalau kain dia lebih panjang, maknanya dia lebih kaya. Kain dia lebih panjang, dia lebih kaya. Maka sebab itulah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada di kalangan sahabat yang kain mereka panjang, kan? Kita tahu, kan? Ada di kalangan sahabat yang kain mereka lebih panjang. Tapi Rasulullah kata dia tak ada masalah. Sebab apa? Dia tidak ada kesombongan. Menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita kata makan, kemudian dengan 2 jari tersebut kita jilat, itu perbuatan orang-orang zaman jahiliah dahulu. Tetapi sunnah Rasulullah telah jelas 3 jari. Telah jelas 3 jari. Dan dia valid sepanjang zaman. Dia bukan valid ikut keadaan setempat, tak. Macam jubah tadi kita ikut keadaan setempat. Tapi kalau jilat jari ini, dia memang valid sepanjang zaman. Diguna pakai sepanjang zaman. Dia tak adalah tempat ini memang dia punya adat dia mesti jilat 10 jari, tak ada dah. Tempat di sini pula, contohnya di Selangor, dia mesti jilat 5 jari, tak ada. Dia maknanya apa dia? Maknanya memang ianya valid sepanjang zaman. Ikutlah kalau dia itu makan sesuatu yang memerlukan kepada 3 jari, maka 3 jarilah dia gunakan untuk jilat, iaitu mengambil barakah. Kalau makan nasi, maka dengan 5 jari. Itu dia. Bab yang ke-25. Babu majaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk sifat roti Rasulullah. Hebat ni kitab ni. Sampai sifat roti pun dia cerita. Sifat roti pun dia cerita. Itu dia. Bab yang ke-25. An Abi Ishaq qala Sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddithu 'anil Aswad bin Yazid an Aisyah annaha ma syaba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam min khubzi asy-sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dikatakan di sini apa, tuan-tuan?
Dikatakan bahawasanya daripada Abi Ishaq berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan daripada Al-Aswad bin Yazid daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti asy-sya'ir. Tidak pernah makan roti asy-sya'ir, iaitu roti gandum yang paling rendah kualitinya, sampai kenyang 2 hari berturut-turut sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya adalah makanan roti syair, iaitulah roti yang paling rendah kualitinya, yang kita kata paling buruk lah, ya, paling kita kata paling keras rotinya. Tepungnya pun dengan tepung yang keras. Okey. Kalau dia ni tuan-tuan, kalau ditinggal 2-3 hari, dia boleh jadi macam batu tuan-tuan. Ya, kalau baling tu boleh koma orang tu. Ya. Ini roti syair ni. Nak kata dia punya tahap roti dia. Ya. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dahlah roti tu roti yang rendah kualiti dia. Tapi Nabi SAW tak pernah kenyang walaupun dengan roti yang rendah kualiti ini. Maknanya apa? Dahlah roti itu roti yang rendah kualitinya, dalam masa yang sama nak dapatkan itu pun susah. Nak dapatkan itu pun susah. Mesti kita tertanya-tanya, bukankah mudah sahaja untuk Rasulullah doa kepada Allah, ya Allah bagi aku segunung emas? Kan? Bagi aku segunung emas ya Allah. Ya. Dia kan Nabi, satu orang yang lebih hebat daripada segala makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang boleh menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang boleh kita muliakan melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling sempurna melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah diciptakan segala ini, langit dan bumi, dan seluruh yang ada ini adalah disebabkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang perbahasan dia. Ya, panjang perbahasan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bolehkan sahaja Rasulullah minta kepada Allah, wahai Allah berikan aku segunung emas, selesai. Tetapi kenapa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlapar 2-3 hari tak makan? Ya, kadang-kadang dikatakan di sini, ya, sampai yaumaini mutatabi'ain, 2 hari berturut-turut barulah dapat roti yang paling rendah kualiti. Kemudian berlapar lagi. Kata para ulama, maknanya apa? Makna ini ialah hari ini makan, esok tak dapat makanan. Hari ini makan, esok tak dapat makanan. Hari ini makan, esok tak dapat makanan. Begitu. Kadang-kadang sehingga 3 hari tak ada makanan. Maka kita pun jadi hairan, kan? Jadi hairan. Rasulullah tak minta ke? Padahal kalau Rasulullah minta emas lah Allah boleh bagi. Rasulullah kalau minta emas satu dunia, satu bumi ni, besar langit dan bumi ni, Allah boleh bagi, tak ada masalah pun. Ya. Kalau kita fikirkan secara logik akal begitu. Tapi kalau kita tengok, kita tilik betul-betul secara halus, apa yang Rasulullah nak ajar kepada kita? Perbuatan Rasulullah ini tidak akan terjadi melainkan ia adalah ajaran kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasulullah ini adalah merupakan qudwah, contoh kepada kita. Ya, contoh kepada kita. Yang pertamanya kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak memikirkan kemewahan dunia. Kerana kalau Rasulullah memikirkan tentang kemewahan dunia, Rasulullah boleh minta kepada Allah, ya Allah bagi aku istana yang besar. Ya Allah bagi aku emas yang banyak. Ya Allah bagi aku kekayaan di timur dan barat. Boleh sahaja Rasulullah minta kepada Allah. Tapi yang Rasulullah minta apa dia? Ya Allah, jadikan aku orang yang boleh memberikan syafaat kepada umatku di hari akhirat nanti. Itu yang Rasulullah minta.
Kan kita faham setiap daripada Nabi ada da'watun mustajabah, ada doa yang paling mustajab. Setiap daripada Nabi kita faham mereka ada satu doa yang paling mustajab, yang kalau mereka ini doa, Allah pasti akan makbulkan, tidak akan tolak. Setiap daripada Nabi. Hatta kalau Nabi tidak menggunakan satu doa yang mustajab ini pun, kalau Nabi doa mesti Allah akan kabulkan. Kerana Nabi SAW itu kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tidak menggunakan doa yang Allah berikan kepada Nabi. Setiap Nabi dia ada satu doa yang khusus. Ya, doa tu kalau digunakan mustajab. Tapi Nabi SAW tak gunakan doa tersebut. Nabi-nabi lain gunakan. Nabi-nabi lain mereka gunakan doa tersebut, doa yang paling mustajab, da'watul mustajabah itu. Tapi Nabi Rasulullah SAW tidak menggunakan doa tersebut. Kenapa? Kerana doa tersebut Rasulullah SAW ingin simpan di hari akhirat, ingin berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan umat aku daripada masuk ke dalam neraka-Mu, keluarkan mereka daripada neraka-Mu dan masuk ke dalam syurga-Mu. Nabi simpan doa tersebut. Sedangkan boleh sahaja Nabi doa. Kalau kita lah dapat doa yang paling mustajab, apa kita nak buat? Kalau kita tanya pada diri kita, mesti kita akan minta kepada Allah, ya Allah, bagilah aku kekayaan dalam dunia ni. Ya Allah, bagilah aku kehebatan, kemuliaan, pangkat tinggi dan sebagainya. Mesti kita akan minta kepada Allah. Ya Allah, bagilah aku anak keturunan yang baik. Ya Allah, bagilah aku sekian-sekian keinginan dunia. Kita mesti akan minta kepada Allah. Tapi Nabi tidak minta keinginan dunia untuk diri Nabi. Nabi tak minta. Ya, Nabi minta untuk apa? Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wasallamuhu alaihim ajma'in. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Nabi dihina, dalam keadaan Nabi dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah-darah jasad baginda Rasulullah, dalam keadaan Nabi SAW dimaki, dalam keadaan Nabi SAW dihamun, dicaci dan sebagainya, dalam keadaan begitu, boleh sahaja Nabi gunakan doa tersebut, ya Allah, hancurkan terus mereka, selesai. Ya. Kalau kita lah ada doa yang mustajab, orang zalim kepada kita, orang sihir kita misalnya, mesti kita akan minta kepada Allah, ya Allah, hancurkan hidup dia, ya Allah. Ya. Tapi Nabi tak gunakan doa tersebut untuk apa? Untuk kepentingan diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah bukanlah keinginan Nabi SAW untuk kemewahan dunia ini. Kerana dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Itulah yang Rasulullah ingin ajarkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling agung, kehidupannya pun kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Kenyangnya pun dengan makanan yang paling rendah kualitinya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sehingga ada di kalangan isteri baginda Nabi SAW bertanya kepada mereka, adakah kamu menyesal berkahwin dengan aku? Ya, kerana kamu tak dapat keinginan dunia, kamu tak dapat. Maka isteri-isteri baginda mengatakan, kami tak pernah menyesal, demi Allah kami tak pernah menyesal berkahwin dengan engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah inilah kegembiraan dalam hidup kami. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam untuk kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah, supaya kita ini mementingkan, betul-betul kita mementingkan kepada akhirat kita, dan dunia ini kita tinggal sekadar keperluan kita. Bukan maknanya kita tinggalkan dunia. Nabi SAW bermasyarakat. Nabi SAW juga, ya, pernah juga mengembala kambing dan sebagainya. Nabi SAW juga, ya, mengajarkan sahabat-sahabatnya cara muamalah, hukum hakam dan sebagainya, perniagaan dan sebagainya. Nabi SAW tak tinggalkan begitu, ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita, untuk apa aku diutuskan dan untuk apa kehidupan kita di atas muka bumi ini, adalah kerana untuk kita ini semua mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya nanti. Ya. Kebahagiaan yang sebenarnya nanti,
Seperti mana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang mereka ini berjaya daripada keluar, daripada masuk ke dalam neraka Allah, kemudian mereka ini masuk ke dalam syurga Allah, maka mereka itulah golongan yang berjaya. Itu sebenarnya kejayaan kita yang abadi, ya, kejayaan yang hakiki, yang mana dunia ini sekadar persinggahan kita yang sementara, ya, persinggahan kita yang sementara. Itulah Rasulullah nak ajarkan kita, dan Rasulullah SAW ajarkan kita untuk fikirkan yang mana lebih aula, ya, yang mana lebih aula dalam kehidupan kita. Tetapi yang lebih aula bagi Rasulullah adalah kita. Yang lebih aula bagi Rasulullah dalam kehidupan Rasulullah adalah kita. Kalau kita, yang paling aula dalam kehidupan kita supaya mudah-mudahan kita berjaya di dunia akhirat. Tetapi Nabi SAW yang paling aula untuk difikirkan dalam kehidupan Nabi adalah memikirkan tentang kita. Kerana itu setiap saat dikatakan oleh para ulama, setiap saat ketika mana hidupnya Rasulullah rindukan kepada kita, wafatnya Rasulullah di maqam baginda di Madinatul Munawwarah, juga Rasulullah masih lagi merindukan kita dan mengetahui setiap daripada nama-nama mereka yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan mereka yang paling banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ada malaikat yang menghantarkan selawat-selawat yang kita ucapkan setiap hari kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, si fulan berselawat kepada kamu wahai Rasulullah, maka Rasulullah pun menjawab salamnya, menjawab salam tersebut. Bayangkan tuan-tuan, kalau Rasulullah yang menjawab salam kita, betapa bahagianya hidup kita, ya, betapa bahagianya kita tak dapat nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nanti kalau Allah takdirkan kita ini dapat melihat Rasulullah di hari akhirat nanti, dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita ini dapat sentuh tubuh Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini dapat peluk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat ciumlah dahi Rasulullah SAW. Ya, kita pun takut juga tuan-tuan, ya, dengan dosa kita yang banyak ini. Ya, kita ni umpama najis tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak pergi bertemu dengan orang yang paling mulia, orang yang paling bersih ini. Bagaimana tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ya, bagaimana? Bagaimana keadaannya nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW? Sehingga kan kita pun risau, kita pun takut. Adakah layak aku ini untuk duduk melihat wajah Rasulullah SAW? Adakah layak aku ini untuk memegang, memeluk, mencium Rasulullah SAW? Kerana dosa aku yang banyak. Ya, sedangkan Rasulullah SAW sentiasa mendoakan kita, sentiasa ingat pada kita, sentiasa kasih pada kita, sentiasa sayang pada kita, sentiasa rindu pada kita setiap masa ketika, sehingga tak sempat untuk fikirkan tentang makan dan minum. Tak sempat untuk fikirkan makan dan minum. Ya Rasulullah fikir dakwah, ya Rasulullah fikir dakwah, ya Rasulullah fikir untuk sampaikan kalimah la ilaha illallah. Sehingga kerana sampaikan kalimah itulah Rasulullah dipukul, dihina dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW dipulau oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana kita. Ya. Nah, itu kita selalu pun fikir, ya Allah, macam mana keadaan aku akan berjumpa dengan Rasulullah nanti? Ya. Dengan keadaan aku ni yang sangat-sangat hina, ya, risau juga, kita risau juga. Tapi perkara ini pasti akan berlaku satu hari nanti, pasti akan berlaku. Semua manusia akan dikumpulkan, Rasulullah akan berjumpa seorang demi seorang, ya. Bagaimana keadaannya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita banyakkanlah persediaan selawat kita kepada Rasulullah, letakkan ikatan cinta hati kita kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kalaulah kita ini ditakdirkan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin kalaulah saya sendiri pun akan berjumpa dengan Rasulullah nanti, saya pun tak tahu adakah saya, ya, sanggup untuk berhadapan dengan Rasulullah kerana dosa saya yang terlalu banyak. Ya, mungkin saya ini akan menyuruh di belakang orang. Ya, kenapa? Kerana dosa kita yang terlalu banyak. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, dapat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam
dapat menjadi umat baginda, ya, dapat mendapatkan syafaat baginda, dapat kasih baginda SAW, dan juga dapat rindu baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nama kita ni setiap hari disebut oleh Rasulullah. Moga-moga kita ini jadi orang yang sentiasa diingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita ini, ya, mati nanti mudah-mudahan, ya, kita diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi untuk itu, ya, kita akhiri majlis kita ini dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.